10 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Tapi persoalannya, sejauh mana kita akan yakin untuk terus melangkah dari satu tapak ke satu tapak. Jangan ke mana-mana, kita kupas isu ini sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton dan mudah-mudahan anda dan saya terus sihat, positif dan optimis menghadapi cabaran hari-hari mendatang. Untuk terus menikmati video-video yang kami kongsikan, jangan lupa subscribe, tekan loceng notification, like dan share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan mesej-mesej positif seperti ini dari hari kerana kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang memerlukan sokongan dan kata-kata positif daripada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dan seluruhnya akan terus kekal positif dan dapat mengharungi cabaran kehidupan dengan sebaik-baiknya. Hari ini saya akan kongsikan tentang tips-tips yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan keyakinan diri. Yes, pelbagai cabaran mendatang. Kadang-kadang bila kita nak dapatkan sesuatu, ada saja yang seolah-olah menjadi satu penghalang. Jadi bagaimana kita dapat mengatasi semua isu ini? Kerana suka tak suka, hidup mesti kita teruskan. Tips pertama yang saya akan kongsikan untuk kita meningkatkan keyakinan diri adalah dengan cara yang pertama, kita pada setiap hari, setiap pagi kita bangun daripada tidur, kita mulakan hari dengan perkara-perkara yang positif. Apa perkara positif yang boleh kita lakukan? Yang pertama, kita boleh senyum. Kan, senyum pada diri sendirilah, hadiahkan senyum pada diri sendiri. Atau seelok-eloknya, yang paling baik bila kita terjaga daripada tidur, kita mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Esa kerana kita masih diberi nafas untuk teruskan kehidupan. Alright, itu yang pertama. Yang kedua yang kita boleh buat adalah, eloknya kalau bila kita dah bangun daripada tidur, kita dah uruskan mungkin katil kita dan sebagainya, kita buka tingkap untuk kita nikmati udara segar yang diberikan secara percuma oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan itu, kita mungkin insya-Allah akan dapat memulakan hari kita dengan positif, dan hari yang dimulakan dengan positif insya-Allah akan membawa suasana yang lebih harmoni untuk sepanjang satu hari itu. Dan mudah-mudahan sehingga kita nak kembali tidur, kita juga sentiasa positif, insya-Allah. Kita susun matlamat setiap hari. Apa yang kita nak buat pada setiap hari? Contohnya, hari ini sebelum kita tidur, apa kata kita susun? Esok apa aktiviti yang kita nak buat? Apa tanggungjawab yang perlu kita lunaskan? Bila kita susun dengan baik, kita insya-Allah tidak akan terlepas pandang untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan pada keesokan harinya, kita mulakan dengan perkara-perkara yang melibatkan prioriti. Prioriti dari segi masa, prioriti dari segi kepentingannya, dan of course, prioriti terhadap kehidupan kita. Dengan sempurna melakukan setiap tanggungjawab kita pada setiap hari, ianya juga akan memberi impak kepada keyakinan diri kita. Okey, seterusnya, apa yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan keyakinan diri adalah menghadiahkan diri kita dengan sesuatu yang kita rasa memberi makna kepada hidup kita. Tak semestinya benda yang mahal, tak semestinya benda yang mesti mewah. Kadang-kadang kita selalu menghargai orang, belikan orang hadiah itu buat yang terbaik untuk orang ini, tapi kita lupa nak hadiahkan ataupun nak reward diri kita sendiri. Jadi apa salahnya mulai hari ini bila kita capai sesuatu target ataupun kita dapat sempurnakan sesuatu tugas, kita reward diri kita sendiri. Contohnya, tak payah banyak. Kita buat satu nota kecil, comel-comel ke, kad ucapan ke, tahniah kepada diri saya sendiri. Hari ini saya misalnya selesai tugas lebih awal daripada biasa. Mungkin kalau pelajar, tahniah hari ini ujian 1 saya markah meningkat sebanyak 10%. Pernah buat tak? Kan? Ataupun time birthday kan? Kita nak tunggu orang bagi kita hadiah, kita tak boleh jangka apa yang orang boleh dan tak boleh kan? Jadi kita belikan untuk diri kita sendiri. Kita simpan hasrat, dan kita kumpul duit, mungkin kita reward diri sendiri. Dengan itu, keyakinan diri kita akan bertambah. Ingatlah, sebelum kita nak belajar menyayangi orang lain ataupun mencintai orang lain, belajarlah sayangi dan cintai diri kita sendiri dulu. Okey, sebab itu sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan para penonton sekalian, ramai di antara kita hilang keyakinan diri ataupun rasa tak yakin diri untuk berada dalam kelompok tertentu ataupun berada even dengan diri sendiri pun tak yakin. Sebab apa? Kita sendiri tak yakin dengan diri sendiri untuk meraih ataupun mendapat kepercayaan orang. Yang pertama sebenarnya kita sendiri mesti ada keyakinan diri. Dan keyakinan diri itu datang daripada apa? Kualiti diri kita sendiri. Bila kita sendiri tak yakin dengan kualiti diri sendiri, agaknya orang lain macam mana nak yakin dengan kita kan? Alright, so apa lagi yang kita boleh buat untuk tambah keyakinan diri adalah dengan cara
Menjaga penampilan diri. Menjaga penampilan diri adalah apabila kita dapat memakai pakaian yang selesa, kena dengan diri kita dan kita rasa pakaian itu memberi aura yang positif kepada kita. Mungkin juga warna yang kita rasa bila kita pakai pakaian warna itu, kita rasa yakin diri. Sebab tu ingat tak, kalau kita nak pergi interview ke, ataupun contoh kita nak pergi sesuatu yang penting, kita akan cari pakaian yang kita rasa this is the best pakaian yang kita boleh pakai. Betul tak? Itulah cara kita meningkatkan keyakinan diri. Walaupun macam sekarang ni kita belajar ataupun bekerja dari rumah, tak semestinya kita kena pakai yang tak proper kan. Apa salahnya kita pakai seolah-olah macam kita nak pergi bekerja ataupun nak pergi sekolah macam biasa. Jadi dengan itu kita yakin kepada diri dan kemudian kita akan berkomitmen yang penuh pada kerja yang kita buat. Sebab kita dah train diri kita, mindset kita bahawa ini apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting. So jaga penampilan diri bukan sebab kita nak kelihatan cantik di mata orang, tapi yang penting adalah kelihatan cantik, kemas dan selesa untuk diri kita sendiri. Barulah dengan itu nanti bila kita jumpa dengan orang, kita communicate dengan orang, kita rasa confident. Percaya tak kalau saya katakan sedikit sebanyak penampilan diri kita ini adalah cerminan sebenarnya attitude kita, sikap kita. Jadi jagalah penampilan diri supaya setidak-tidaknya attitude kita mencerminkan peribadi yang positif dan yang baik. Seterusnya, bergaul dengan orang yang positif, bergaul dengan orang yang baik-baik juga adalah salah satu cara untuk kita tingkatkan keyakinan diri kita. Macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kalau kita ini banyak bergaul dengan orang yang sentiasa melontarkan kata-kata yang negatif, orang yang sentiasa memperlekehkan usaha kita, orang yang tidak percaya dengan kemampuan diri kita. Maka di sini kita carilah orang yang boleh menggerakkan kita walaupun mungkin dengan hanya kata-kata untuk kita berjaya mencapai apa yang kita cita-citakan. Bila kita kata kita tinggalkan orang-orang yang suka bercakap negatif ni, tak bermakna kita putuskan persahabatan. Tidak. Cuma maksudnya kita cuba jauhkan. Tak ada keperluan, tak perlu bercakap dengan orang-orang seperti ini. Sebab mereka ada kehidupan mereka dan kita juga ada kehidupan kita, dan kita yang menentukan kehidupan kita sendiri. Kita yang tentukan apa yang kita nak. Maka kalau kita berkawan dengan hanya orang yang boleh menjatuhkan air muka kita, dengan hanya orang yang boleh membuatkan semangat kita rebah, so untuk apa persahabatan itu? Maka carilah kawan-kawan yang dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan kata-kata perangsang yang baik, dan mungkin juga daripada orang lain tu kita boleh belajar sesuatu untuk kita sama-sama berjaya seperti mereka. Itulah salah satu cara untuk kita meningkatkan keyakinan diri apabila kita bergaul dengan orang. Seterusnya yang kita boleh buat adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama yang kita boleh jaga ataupun kita boleh mulakan adalah dengan cara menjaga pemakanan. Pemakanan yang sihat akan menentukan tubuh fizikal ataupun tubuh badan yang sihat. Bila tubuh badan kita sihat, kita juga insya-Allah mudah-mudahan akan dapat emosi yang sihat, jiwa yang sihat dan juga kognitif yang sihat. Daripada itu barulah kita boleh menjadi seorang yang kreatif, dapat selesaikan masalah dengan cara yang bijak. Dan mudah-mudahan juga setiap usaha yang kita buat untuk mencapai segala apa yang kita cita-citakan akan membuahkan hasil yang baik. Sebab apa? Sebab kita mempunyai kestabilan dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelektual tu tadi. Di akhirnya, perkara yang boleh membantu meningkatkan keyakinan diri kita pada setiap hari, setiap masa adalah dengan membulatkan tekad. Membulatkan tekad ini bermaksud apapun yang orang cakap, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang kita nak buat dan kita buat ke arah perkara yang kita nak capai. Kita sebagai pelajar juga boleh buat. Tak kisahlah dia tak semestinya dengan pelajar. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa pun kita ada masa-masa kita perlukan sokongan dan juga motivasi diri kan. Jadi dorongan-dorongan ini kita boleh dapat dengan cara yang pertama tu kita tuliskan. Kita tuliskan apa yang kita nak. Contoh, orang yang berniaga dia nak sales. Saya nak sales contoh 1 juta. Letak, tulis besar-besar kat pintu bilik air ke, dekat pintu rumah ke kan. Yang kita selalu nampak. So bila kita selalu nampak, so kita akan sentiasa saya nak sale 1 juta, saya nak sale 1 juta. Di samping kita berdoa dan berusaha lah. Mungkin juga kita boleh letak di handphone kita sebagai dia punya desktop kan. Desktop dekat laptop ke, kat mana-mana tablet kita guna ke. Sentiasa letak. Sebab tu kadang-kadang kita letak gambar apa? Gambar orang kita sayang, gambar keluarga kita kan. Sebab itu adalah sebagai pemangkin semangat kita, betul tak? Jadi letakkan apa saja di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita nak capai tu sebagai prioriti. So dengan itu kita akan dapat mencapai apa yang kita cita-citakan.
kita tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah leka, insya-Allah lah. Okey. So, bulatkan tekad. Sebab apa? Sebab tanpa usaha yang kita lakukan, dan kalau bukan kita yang mengubah kehidupan kita, kita jangan tunggu. Tak ada orang yang akan ubah hidup kita. Okey. Semalam tu dah jadi sejarah dah. Tak perlu nak diulang-ulang, tak perlu dah diungkit-ungkit. Hari ni adalah realitinya. Okey, dan esok adalah sesuatu yang masih misteri. Maka kenapa kita nak mengungkit-ungkit sejarah silam? Okey, sedangkan esok masih lagi kita tak tahu apa untung nasib kita. Maka dengan itu, bulatkan tekad, teruskan melangkah. Sesekali boleh toleh ke belakang kalau ianya tidak menyusahkan ataupun tidak menghalang kita ke arah apa yang kita nak capai. Kalau dengan menoleh ke belakang boleh menyebabkan kita jatuh, tersungkur dan rebah, maka jangan sekali-kali pernah berani untuk toleh ke belakang. Alright, so di akhirnya apa yang kita boleh buat dalam hidup kita adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Untuk kita tingkatkan keyakinan diri kita juga mesti bermula dengan diri kita sendiri. Apabila kita ada aura yang positif, insya-Allah orang lain juga akan memberi semangat yang sama. Percayalah, bila kita sentiasa positif, kita sentiasa yakin diri, insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya akan memberi satu mesej yang tidak langsung kepada orang sekeliling kita bahawa kita serius melakukan apa yang kita nak capai. Dengan itu barulah nanti orang lain akan nampak, oh, dia ni betul-betul nak apa yang dia nak, channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.